apabila muazzin itu kata hayya 'alas salah, dia kata la haula wala quwwata illa billah. Ni lah riwayat ni. Riwayat ni. Cumanya perawi dia tu ada salah seorang perawi dia iaitu Umar bin Ghaziyah itu dipertikaikan oleh setengah-setengah ulama, bukan semua ulama. Jadi ramai juga yang menerimanya, yang mengatakan dia tu thiqah. Bolehlah tu. Gitulah. Jadi riwayat ini selain daripada dalam kitab ni, kitab-kitab lain banyak lagi. Cuma sebut dalam sanad ni. Sebut dalam sanad ni. Sebab ada juga yang mengatakan dia ni dhaif. Ada juga yang mengatakan dia ni dhaif. Tetapi jumhur ulama mengatakan dia tu tidak dhaif, tidak dhaif. Jadi boleh pakailah. Kalau mengikut sanad ni pun, apalagi kalau mengikut sanad lain sahih belaka tu, banyaklah lagi hak lainnya. Yang ni sebut jawapan la haula wala quwwata illa billah. Sesiapa yang ucapkan begitu, dia kata mana dari hatinya, yang ini dengan ikhlas hatilah, dakhalal jannah, masuk syurga dia. Dakhalal jannah, masuk syurga dia. Yang di situ disebutkan dengan lafaz madhi itu. Mana kalau kita nak terjemah dari segi zahir kak, telah masuk syurga lah dia. Bukan makna telah masuk syurga, mana pasti masuk syurga lah dia. Masuk syurga lah dia. Ini maknanya sebab dalam hadis, dalam Quran pun banyak digunakan. Kalau untuk sesuatu yang pasti akan berlaku, dia gunakan dengan lafaz madhi, sesoalnya benda tu supaya terjadi benda lah, walaupun kata tak terjadi lagi. Sebab itu dia gunakan lafaz madhi, yang ini menunjukkan masa lalu. Yang ini dia kata litahaqquqil wuqu' ataupun litahaqquqil maw'ud di sini. Kerana pasti akan berlaku apa yang dijanjikan itu, pasti akan berlaku. Habis di situ. Seterusnya apa yang diucapkan apabila seseorang itu dengar iqamah. Yang ni qamat. Apabila dengar orang qamat, dia nak ucapkan lagu mana? Yang ni zahir hadis ini, Bilal apabila dia iqamat, bila dia kata qad qamatis salah, Nabi SAW kata aqamahallahu wa adamaha, aqamahallahu wa adamaha. Wa qala, dan dia berkata fi sairil iqamah, pada sekalian mana lafaz iqamat itu, seperti apa yang dikatakan kanahwi hadis Umar, yang seperti hadis Umar tadi dalam bab azan, berhubung dengan azan. Mana kata lagu itulah. Yang ni jawab juga. Dia kata Allah Akbar, kita kata Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Dan begitulah seterusnya. Hayya 'alas salah. Supaya Umar tadi, hadis Umar tadi, la haula wala quwwata illa billah lah. Dan begitulah. Seterusnya kalau qad qamatis salah tu, aqamaha Allah wa adamaha. Begitulah yang diucapkan. Tetapi riwayat ini tidak kuat. Riwayat ini tidak kuat. Mana hak jelasnya, hak jawapan tu iaitu pada azan saja. Hak sahihnya. Adapun pada iqamat ini pun boleh, kalau nak pakai hak dhaif ini pun boleh, tak apa. Tapi tidak kuat supaya hak azan tu lah, tidak kuat supaya hak azan. Sebab apa? Sebab di sini dia kata, kalau kita perhati tu, Muhammad bin Thabit, dia kata haddathani rajulun min ahli Syam, seorang lelaki daripada penduduk Syam, majhul la yu'raf, tidak diketahui dia siapa ni. Waktu tu sekarang lagi Syahr bin Hausyab pula. Syahr bin Hausyab ni pun tak boleh terima juga, perawi dhaif juga. Tak boleh. Jadi dengan sebab itulah hak ni dhaif, riwayat ini dhaif. Walau bagaimanapun, sahabat tak boleh pakai langsung lah kah? Boleh juga. Boleh juga. Mana kalau nak sebut begitu pun boleh. Cumanya hak tidak ada dalam hadis
hak yang diamalkan oleh orang kita ramai lagi iaitu hak selepas azan tu doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Hak selepas qomat tak ada tu. Hak selepas qomat tak ada. Hak selepas azan hak tu betul, hak tu selepas azan. Hak selepas qomat tak ada apa-apa. Adapun sebut hak lafaz dia tu ada ni dalam hadis yang dhaif. Doa tadi tak ada. Doa tadi tak ada. Selepas qomat doa supaya selepas azan tak ada. Adapun orang kalau ada lah kita jumpa dalam kitab dia kata doa lagu tu juga, itu dia pakai qiyas. Sebab banyak dalam hadis kan disebutkan azan ini digunakan juga untuk iqamat. Jadi untuk azan tadi kan selepas azan maknanya doa tadi diajarkan. Hak ni pun moga dikira azan juga, dalam setengah-setengah hadis disebut sebagai azan juga iqamat tu. Jadi kalau kita kata lagu tu pun apa-apanya itu qiyas. Kalau nak kira berdasarkan hadis yang terang tak ada. Hak dhaif pun tak ada. Hak sebut lafaz qamat tu ada hak ni itu pun dhaif. Jadi tak perlu buatlah. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang mazhab lain lah, Malik ke mazhab Hanafi ke, lepas qomat tu kan selalu untuk iman. Kita pun kata cepat sangat Bapa sudah qomat Allahu Akbar. Masa mana nak dah bacanya memang bagi mereka jelas lah tu tak ada gapo. Selepas qomat tu sebaik saja sudah Allahu Akbar selalu. Tidak kata berhenti lama dak. Walau bagaimanapun tidak semesti buat gitu, kita sudah jumpa banyak lah hadis iaitu selepas qomat tu di zaman Nabi, di zaman Khulafaur Rasyidun pun ada banyak amalan dalam bentuk lain. Dia pergi periksa lagi tu. Pergi periksa lagi baris tu apa betul dulu. Lepas tu baru pergi baru qomat. Baru takbir maknanya sembahyang. Ada juga lah betul. Aku mana-mana pun tak apa belaka. Bau majaa fi du'a indal adhan. Ini bab doa pada ketika telah selesai azan. Bila selesai azan, bagaimana doa? Hak ni lah. Jadi kita jumpa ni hak azan lah. Ada pun orang yang kata selepas qamat tu, sebab dia kata ada juga dalam hadis disebutkan qamat itu dengan lafaz azan. Jadi dia pakai dengan makna umum begitu. Tapi itu tak kena tu cara tu lah betul. Tak kena. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan pada ketika dia dengar azan, yakni selepas dengar azan itulah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah, ya Allah Tuhan seruan yang sempurna ini. Maksud seruan yang sempurna ni azan itulah. Sebab dia merangkumi makna-makna, pengertian-pengertian yang sempurna ataupun yang lengkap menggambarkan ajaran Islam itu semua sekali. Was-salatil qa'imah, yang sembahyang yang akan didirikan, yang tak lama lagi, sebentar lagi akan didirikan. Satu makna boleh juga. Boleh juga dengan makna sembahyang yang berkekalan. Berkekalan itu maksudnya sembahyang yang tidak akan ada lagi agama ataupun syariat yang akan memansuhkannya. Tak ada. Itu makna sembahyang yang berkekalan. Tuhan bagi seruan yang sempurna itu. Tuhan bagi sembahyang yang berkekalan. Sembahyang yang berkekalan maksudnya sembahyang kita buat ni tidak akan berubah dah. Lagu itulah keadaannya. Itu makna berkekalan. Ati Muhammadanil wasilah. Supaya dengan tadi juga. Sebab itu kita kata sana, kita sapa sinilah. Ati mana berikan, kurniakan kepada Muhammad al-wasilah, mana martabat yang tinggi di syurga, yang tidak layak untuk orang lain kecuali untuknya sahaja. Wal fadilah, dan darjat yang melebihi sekalian darjat